Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kan kita nak kupas satu benda yang nampak macam remeh tapi sebenarnya sangat penting, iaitu macam mana nak perkenalkan seorang penceramah. Bukan setakat sebut nama tau. Ni satu seni untuk bagi penceramah tu mula dengan gempak. Pernah tak anda pergi satu majlis, lepas tu MC yang perkenalkan penceramah tu, alamak, bosannya. Dia baca satu senarai panjang pencapaian, macam baca surat khabar lama. Atau lagi parah, salah sebut nama penceramah tu. Aduh, terus mood satu dewan tu jatuh kan? Pengenalannya lemah ni, ia boleh rosakkan satu ucapan tu sebelum penceramah tu sempat buka mulut lagi. Sebab itulah dalam perkongsian kali ni, kita nak tengok macam mana satu pengenalan yang dibuat betul-betul sebenarnya satu alat yang sangat berkuasa. Bukan sekadar ikut adat, tapi satu strategi. Strategi untuk pastikan penceramah tu berjaya dan kita sebagai penonton pun puas hati. Jadi, apa sebenarnya tugas kita bila perkenalkan penceramah? Senang je. Fikirkan macam ni. Kita tengah bina satu jambatan. Jambatan ni sambungkan penonton dengan penceramah dan topik dia. Kita lah orang tengah yang wujudkan rasa connect dan percaya tu sebelum penceramah tu cakap apa-apa lagi. Dan jangan pandang rendah kuasa permulaan yang padu ni tau. Bila pengenalan tu mantap, ia terus bina credibility. Penonton akan automatik fikir, wah, orang ni nampak hebat ni. Lepas tu, ia buat penonton suka kat penceramah tu. Bila dah suka, kan lagi senang nak terima apa yang dia nak sampaikan. Dan yang paling penting, semua orang dalam dewan tu terus fokus. Tak sabar nak dengar ucapan yang akan datang. Okey, jom kita masuk bab praktikal. Macam mana nak buat? Relax, tak susah pun. Sebenarnya, semuanya berbalik pada satu rangka kerja yang simple tapi sangat-sangat berkesan. Asasnya, cuma 3 soalan je. Ya, tiga je. Inilah nombor magic dia. Seluruh struktur pengenalan kita nanti akan berpandukan pada 3 soalan penting ni. Jom kita bedah siasat satu-satu. Pertama, apa topik ucapan ni? Ini asas bagi konteks. Kedua, dan yang ni super penting, kenapa topik ni penting untuk penonton ni? Kat sinilah kita buat topik tu relevan dengan hidup dorang. Contohnya, kalau topik pasal urus masa, kita kaitkanlah dengan hidup dorang yang sentiasa sibuk tu. Dan ketiga, kenapa penceramah ni yang layak cakap pasal benda ni? Ini untuk bina keyakinan. Kita jawab soalan dalam kepala penonton yang dorang tak tanya. Kenapa aku kena dengar cakap dia ni? Okey, rangka dah ada. Sekarang, jom kita tambah bahan-bahan special sikit. Anggap je macam kita nak masak. Takkanlah nak letak bahan asas je kan? Kena ada perencah, baru sedap. Bahan-bahan ni lah yang akan buat pengenalan kita tu dari okeylah jadi wow terbaik. Okey, apa bahan-bahan dia? Pertama, latar belakang penceramah. Tapi tolonglah, jangan baca resume dia sebiji-biji. Pilih 1-2 pencapaian yang paling kena dengan topik hari tu. Cukup. Lepas tu, manusia ni kan suka cerita. Kalau ada satu cerita pendek atau anekdot menarik pasal penceramah tu, kongsikannya. Benda ni akan wujudkan connection tau. Kalau anda kenal dia secara peribadi, sebut sikit pun okey. Dan kalau majlis tu santai, selitkan sikit lawak jenaka. Tapi pastikan lawak tu menjadilah ya. Okey, kita dah tahu apa yang patut dibuat. Sekarang, bahagian yang sama penting. Apa yang jangan dibuat. Ini adalah pantang larang besar seorang pengacara majlis. Tahu benda ni sama pentingnya dengan tahu apa yang perlu dibuat. Yang ni tolong sangat-sangat elakkan. Jangan sampai jatuh dalam perangkap ni. Sebab satu silap kecil je boleh hancurkan pengenalan yang kita dah siap susun elok-elok tu. Pertama sekali, ingat. Pengenalan ni bukan pasal anda. Ia pasal penceramah. Tumpukan pada dia. Kedua, janganlah pula kita pergi ringkaskan ucapan dia. Itu kerja dia, bukan kerja kita. Ketiga, tolonglah buang ayat-ayat klise macam penceramah kita pada hari ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Kalau tak perlu, kenapa anda kat situ? Dan ni yang paling kritikal, latih sebut nama dia betul-betul. Ini soal hormat tau. Dan akhirnya, bahagian kemuncak. Cara kita tutup pengenalan dan serahkan pentas tu sangat-sangatlah penting. Detik-detik terakhir inilah yang akan tentukan momentum yang penceramah akan bawa masa dia mula berucap nanti. Ia macam satu tarian ringkas tapi impak dia besar. Lepas kita jemput dia naik, kita pusing dan pandang dia. Bagi tumpuan penuh. Secara tak langsung, kita bagi isyarat kat penonton untuk buat benda yang sama. Lepas tu, kita mulakan tepukan. Kita sendiri kena tepuk. Tunjuk semangat. Dan sebagai penutup, sebut nama dia sekali lagi. Kali ni, dengan jelas dan kuat. Macam yang petikan dicakap, kata-kata akhir kita, terutamanya nama penceramah tu, kena sebut dengan suara yang lebih lantang. Inilah peak moment kita. Tenaga dalam suara kita masa tu akan berjangkit pada penonton dan pada penceramah tu sendiri. Dia akan dapat satu permulaan yang bertenaga.
Jadi sekarang anda dah ada rangka kerja, ada resepi dan tahu apa pantang larangannya. Anda dah ada semua kelengkapan untuk ubah pengenalan yang biasa-biasa kepada satu pembukaan yang luar biasa. Lepas ni, kalau diberi peluang untuk perkenalkan sesiapa, anda dah tahu apa nak buat kan? Anda dah bersedia.